got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan peranan khalifah di bumi dengan penerapan konsep amar ma'ruf nahi munkar, iaitu satu tajuk tegasan kami, tajuk tegasan 3, iaitu tajuk persembahan. Sedikit penghargaan yang kami ingin berikan kepada pensyarah yang tercinta Encik Muhammad Yusaini Benwi, pensyarah pendidikan Islam, kod GPIM 1022, kerana telah banyak mendidik kami dan mendidik kami dalam menjayakan pelaksanaan persembahan ini. Tidak lupa juga kepada pihak-pihak yang membantu secara langsung, iaitu ahli kumpulan saya sendiri dan tidak langsung. Dalam pembentangan kita pada hari ini, kita berobjektifkan atau membincangkan tentang apakah sebenarnya dimaksudkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Siapakah khalifah di bumi ilahi ini? Apakah sebenarnya peranan khalifah di bumi ini jika berkonsepkan amar ma'ruf nahi munkar, dan mengapakah setiap khalifah di muka bumi ini perlu berperanan begitu? Persoalan-persoalan ini akan kami jelas dan elaborasikan sebentar lagi. Di sini saya akan menjelaskan erti amar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan dua entiti atau perkara yang mempunyai takrifan yang berbeza atau berlawanan. Amar ma'ruf didefinisikan sebagai menyeru atau mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang baik yang dianjurkan atau disarankan oleh agama. Sebaliknya, nahi munkar bermaksud mencegah manusia daripada melakukan perkara yang mungkar atau perkara yang ditegah oleh agama Islam. Di sini saya dapat menyimpulkan bahawa amar ma'ruf ini bererti kita menyeru atau membimbing rakan-rakan kita atau mana-mana orang yang kita tidak kenali tapi kita boleh menganggapnya sebagai saudara Islam, untuk mengajak mereka melakukan hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang boleh membantu mereka meningkatkan amalan dan hubungan terhadap Allah SWT. Nahi munkar pula membawa maksud kita perlulah membimbing rakan kita untuk tidak mendekati apa-apa yang ditegah atau dilarang oleh Allah SWT. Di sini saya akan mencerahkan dalil nakli tentang amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Saya ingin menceritakan tentang dalil melalui Al-Quran dahulu. Okey. Saya memetik surah Ali Imran ayat 110 yang bermaksud, kamu, iaitu wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, iaitu perkara yang buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, iaitu ahli Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Terdapat juga dalil nakli amar ma'ruf nahi munkar yang saya petik daripada satu hadis. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, sesiapa daripada kamu yang ternampak kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya atau mencegahnya dengan tangan kuasanya. Sekiranya dia tidak mampu dengan tangannya, maka hendaklah dia mengubahnya, mencegahnya juga dengan lidah. Jika dia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Ini saya dapat rumuskan bahawa
kita perlulah berusaha dalam mencegah kemungkaran sebaik dan semampu yang kita boleh. Kerana kemungkaran ini boleh merebak kepada semua masyarakat dan juga kemungkaran ini boleh mendorong kesesatan dalam suatu komuniti atau persekitaran. Jadi kita sebagai saudara Islam yang sejati, kita haruslah menerapkan amar ma'ruf nahi munkar dalam diri supaya kesesatan dapat dielakkan dan amalan-amalan boleh diterapkan dalam diri setiap individu atau masyarakat. Khalifah di muka bumi ilahi. Manusia sebagai hamba Allah SWT dilantik menjadi khalifah Allah, dan pelantikan itu adalah kerana kelayakan manusia untuk memegang jawatan tersebut. Khalifah adalah satu keistimewaan yang besar dan hanya diberikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada malaikat, jauh lagi untuk diberikan kepada jin. Dalil nakli manusia berperanan menjadi khalifah di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsida fiha wa yasfikul dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Dalil nakli manusia berperanan menjadi khalifah di muka bumi. Hadis daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW bila bersabda, ketahuilah setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan diminta bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan diminta bertanggungjawab terhadap yang dipimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan ia akan diminta bertanggungjawab terhadap mereka. Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya. Dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta tuannya dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. Imam Muslim kitab kepimpinan bab keutamaan pemimpin yang adil, ancaman terhadap pemimpin yang tidak adil dan galakan berlemah lembut terhadap rakyat serta larangan menyusahkan mereka. Walaupun dari segi hakikatnya manusia itu hamba dan khalifah Allah SWT, namun dari segi konsep dan pelaksanaan adalah tidak. Maka manusia yang sebenarnya layak dan berhak menjadi khalifah itu ialah manusia yang melaksanakan konsep kehambaan diri kepada Allah SWT dan telah melaksanakan konsep penyerahan diri kepada Allah SWT dalam 4 ciri tersebut, iaitu yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak dan syariah. Peranan khalifah di muka bumi berteraskan amar ma'ruf nahi munkar. Dapat beberapa peringkat amar ma'ruf dan nahi munkar yang perlu dilaksanakan, iaitu peringkat diri, peringkat rumah tangga, peringkat masyarakat, peringkat negeri, negara dan alam sejagat. Seterusnya ialah peringkat diri. Ia merupakan kewajipan asas setiap individu yang bergelar seorang Muslim. Jika individu itu sendiri tidak terbelenggu dalam kemaksiatan, maka individu itu layak dan berhak untuk memimpin keluarga dan negaranya ke jalan yang lurus.
Okey, seterusnya dalil nakli tentang diri menjadi tunjang utama peranan Khalifah Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tidak tetap melakukan segala yang diperintahkan. Seterusnya, peringkat rumah tangga. Adalah wajib bagi kita untuk mendidik ahli keluarga kita ke jalan kebaikan dan menjauhi mereka daripada kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah wajib juga bagi mana-mana ahli keluarga menyeru dan mengajak ke arah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga ialah termasuk juga di sini tanggungjawab menyeru amar ma'ruf nahi munkar terhadap jiran tetangga dan para sahabat untuk membersihkan keadaan sekeliling. Seterusnya, peringkat masyarakat. Di sini bermulanya hukum fardu kifayah bagi tugas dakwah. Ia adalah wajib bagi mana-mana pihak dalam anggota ataupun satu kelompok masyarakat itu menyeru ke arah amar ma'ruf nahi munkar agar masyarakat hidup dalam keadaan suasana Islam yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, peringkat negeri, negara dan alam sejagat. Pada peringkat ini, tuntutan fardu kifayah untuk berdakwah semakin meluas sesuai dengan Islam sebagai agama yang universal. Apabila telah wujud kumpulan-kumpulan masyarakat yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dalam sesebuah kawasan atau kelompok, maka wajib pula bagi kelompok itu untuk berdakwah di peringkat yang lebih besar hingga ke peringkat antarabangsa. Okey, sekarang saya akan teruskan pembentangan kumpulan ini. Kebaikan jika konsep amar ma'ruf nahi munkar diterapkan dalam setiap jiwa manusia, dan keburukan jika sebaliknya amar ma'ruf nahi munkar perlu diamalkan oleh setiap Muslim kerana ia amat penting dalam pengembangan Islam. Hal ini kerana amar ma'ruf nahi munkar akan memberi kesedaran dalam diri setiap Muslim bahawa setiap perbuatan kita akan dihitung di akhirat kelak sama ada baik atau buruk. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang kebaikan konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam jiwa manusia. Amar ma'ruf nahi munkar ni akan menggalakkan kebaikan. Bagaimana dengan mendorong tindakan dan kelakuan positif untuk membina masyarakat di mana amalan baik dipuji dan menjadi norma. Yang kedua pula ialah amar ma'ruf nahi munkar ni dapat mencegah perbuatan salah. Hal ini bermaksud menolak dan menentang perbuatan yang salah. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangkan kejahatan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Yang ketiga pula ialah membina masyarakat mulia. Komuniti yang aktif menyokong kebaikan dan menentang keburukan cenderung lebih padu. Mengapa? Kerana mereka sering tegur menegur dan apabila ada kemungkaran, mereka akan mencegahnya. Yang keempat pula ialah pembangunan peribadi. Pembangunan peribadi bermaksud individu yang terlibat dalam amalan amar ma'ruf nahi munkar ni sering mengembangkan rasa tanggungjawab, moral yang kuat dan kesedaran etika. Hal ini kerana apabila mereka menegur orang lain, dalam masa yang sama mereka menegur diri mereka sendiri juga. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Okey, seterusnya keburukan pula. Keburukan jika tidak mengamalkan konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam jiwa manusia. Keburukan yang pertama ialah ketidakadilan meningkat. Mengapa? Hal ini berlaku kerana tanpa tindakan untuk menentang perbuatan salah, gejala sosial dan ketidakadilan mungkin akan merebak. Hal ini kerana dalam masyarakat tidak berlaku amalan amar ma'ruf nahi mungkar yang akan menyebabkan gejala sosial seperti jenayah, seperti rogol, rompak, mencuri dan sebagainya akan merebak. Hal ini kita perlu mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Isu yang kedua pula ialah kelemahan dalam masyarakat. Komuniti yang tidak aktif dalam memperjuangkan kebaikan dan menentang keburukan mungkin menjadi rentetan terhadap masalah sosial dan moral. Hal ini bermaksud jika amar ma'ruf nahi mungkar tidak diamalkan dalam sebuah masyarakat, mungkin ia akan menjadi punca sebuah masalah ataupun gejala sosial akan merebak dalam sebuah masyarakat itu. Okey, isu yang ketiga pula ialah kurangnya kesedaran moral. Hal ini bermaksud tanpa pelibatan dalam amalan ini, individu mungkin kurang sedar akan tanggungjawab moral dan etika, menyebabkan kurang kesedaran tentang impak perbuatan mereka. Apabila seorang individu itu tidak mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka akan kurang sedar tentang apa yang mereka buat kerana mereka tidak ada kesedaran bahawa setiap perbuatan kita di atas dunia ni akan dihitung di akhirat kelak. Okey, isu yang terakhir pula ialah kehilangan nilai agama. Dalam konteks Islam, jika tidak mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ia boleh dianggap sebagai tidak patuh kepada ajaran agama Islam. Mengapa? Kerana Islam mengajar kita untuk mencegah maksiat. Jadi, amar ma'ruf nahi mungkar ni kita perlu amalkan untuk menunjukkan bahawa kita seorang Muslim yang berjaya di dunia dan di akhirat. Itu sahaja. Terima kasih. Okey, dan akhir sekali kesimpulan. Jelaslah bahawa penerapan konsep amar ma'ruf nahi mungkar ni menjadi satu signifikasi terhadap kita manusia yang berperanan menjadi pemimpin di muka bumi ini dan juga terhadap kehidupan kita secara menyeluruh. Jadi di sini bahawa saya dapat simpulkan ialah amar ma'ruf ni amat penting dalam kehidupan seorang Muslim kerana ia mengajarkan kita bahawa kita akan sentiasa menegur kesalahan orang sekaligus menegur kesalahan kita juga. Dan kita perlu sedar bahawa setiap perbuatan yang kita lakukan di atas dunia ini akan dihitung di akhirat kelak dan akan menentukan bahawa kita merupakan penghuni syurga ataupun penghuni neraka. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Jadi saya dan kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Ustaz Muhammad Yusaini bin Wi yang telah mengajar kami subjek pendidikan Islam iaitu kod GPIM 1022 dan kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton-penonton yang telah menonton video ini dari awal sehingga ke habis. Jadi itu sahaja daripada kami. Syukran jazilan. 10 jari kami susun. Andai ada khilaf bahasa, andai punya salah bicara, semoga Tuhan merahmati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.